daripada bacaan kita berkenaan Qatrun Nada pada muka surat 131 pula. Kata musannif rahimahullah, baca kali waqad yataqaddamu nahu fi dari Zaidun wa aina Zaidun. Ya, dia dah tukarlah sikit kita baca yang buah tu. Qad yataqaddamu al-khabaru al-mubtada'i jawazan atau wujuban. Apa makna dia tu? Terkadang didahulu khabar, maksudnya terdahulu khabar di atas mubtada jawazan. Apa jawazan? Secara harus, atau wujuban ataupun secara wajib. Maksudnya ada kala wajib dia apa? Dahulukan khabar, ada kala harus sahaja dia didahulukan apa? Didahulukan khabar. Cuma asal bagi khabar duduk di depan ke belakang? Di belakang, itu asal dia. Boleh? Fal awwalu nahu fi dari Zaidun wa qauluhu ta'ala salamun hiya. Wa ayatul lahumul lailu wa innama lam yuj'al al-muqaddamu fi ayatain mubtada'u wal muakhiru khabaran li adaihi ila al-ikhbari an nakirati bil ma'rifati. Masya-Allah, bagus Pak Khalid baca dalam ini. Masya-Allah. 3 tahun Pak Khalid lah, 3 tahun. Dia telah bagi. Baik. Fal awwalu, awal merujuk pada mana? Awal merujuk pada mana? Dia kata terkadang khabar didahulukan daripada mubtada secara harus ataupun wajib. Fal awwalu, yang pertama merujuk pada mana? Pertama merujuk pada mana? Iaitu harus tu. Iaitu apa? Bilakah bahawasanya khabar harus didahulukan daripada apa? Mubtada. Yang kedua lagi bila yang wajib. Bila yang apa? Yang wajib. Kata Tuan Rahimah pada contoh fiddari Zaidun. Tak ada masalah ya. Itu Zaidun mubtada muakhar, fiddari apa? Jar majrur dipanggil syibih jumlah khabar. Wa qawlihi ta'ala salamun hiya. Salamun hiya. Artinya hiya salamun. Ia itu adalah kesejahteraan kan, ataupun salam-salaman. Itu maksud apa? Salamun. Jadi hiya tu adalah mubtada muakhar, salamun khabar muqaddam. Wa ayatul lahumul lail. Wa ayah. Apa makna wa ayatun? Bukti bagi mereka itu adalah malam. Adalah silap. Kan saya sebut khabar terjemah adalah kan? Kalau mubtada bermula dia bermula, tak ada bermula lah. Tapi kita kata nak bezakan mubtada khabar, kalau ada adalah itu adalah apa? Adalah khabar. Jadi kita terjemah macam mana? Wa ayatul lahum adalah bukti bagi mereka itu malam. Itu malam. Bermula macam tak jadi pula ni. Ada tak faham pula ni. Adalah malam, sebagai disebut adalah malam, adalah bukti itu dipanggil ayatun khabar muqaddam, lahum jar majrur, al-lailu mubtada muakhar. Boleh? Wa inna ma lam yuj'al al-muqaddamu, hanya saja tidak dijadikan al-muqaddamu, al-muqaddam yang didahulukan fil ayataini al-mubtada'u, hanya saja tidak dijadikan yang terdahulu pada dua ayat itu adalah mubtada, wal muakharu khabar, dan yang terkebelakang itu adalah khabar. Sebab apa? Li adaihi ilal ikhbar anin nakirati bil ma'rifah. Apa maksud dia tu? Supaya adaihi, apa adaihi? Membawa, adaihi itu membawa. Kerana membawanya ia ilal ikhbar anin nakirah bil ma'rifah. Apa maksudnya? Iaitu menjadi khabar itu macam mana Melayu sebut bahawa apa dipanggil apa menjadi bahawasanya khabar yang kalimat yang nakirah itu khabar bagi mubtada yang makrifah. Tu dia punya apa terjemahan dia. Sekali lagi bah, kerana ini akan membawa kepada kalimat yang nakirah itu khabar bagi mubtada yang apa? Kalimat yang nakirah itu dipanggil sebagai mubtada bagi khabar yang makrifah. Antum cuba tengok ke sini, tengok wa ayatun lahumul lail, wa ayatun lahumul lail. Tengok ataupun salamun hiya, salamun apa? Salamun hiya. Tengok, salamun mubtada, salamun nakirah makrifah.
nakirah. Hiya ma'rifah, betul? Kan kita mengaji sebelum ni bahawa apa? Mubtada mesti apa? Ma'rifah, betul? Nah, khabar mesti apa? Khabar tak ada salah, nakirah. Cuma mubtada mesti ma'rifah. Kalau contoh kita kata salamun hiya, ustaz, boleh tak kita nak i'rab juga? Saya tak kira nak i'rab salamun itu mubtada, hiya tu khabar, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Ni akan menjadikan awak mengatakan di sini mubtada itu nakirah, sedangkan tak boleh. Boleh faham? Awak mubtada itu nakirah, awak sandarkan kepada khabar yang makrifah, mana boleh? Pening itu. Patutnya apa? Mubtada makrifah, khabar dia nakirah. Boleh faham? Itu makna kata rahimahullah. Okey. Wasani kaqaulika fi daril rajulun wa aina zaidun wa qawluhum wa qawlihim alal samrati misluha zubdan wa innama wajaba fi zalika taqdimuhu li'anna ta'khirahu fi misali al-awwali yaqtadi iltibasun yaqtadi iltibasal khabari bisifat. Fa inna talaba nakirati al-wasfa tassa bihi talabun hasisun faltazama taqdimuhu daf'an hadzal wahmi wa fil sani ikhraja ma lahu sadrul kalami wa huwa istifham an sadriyatihi wa fil salis auda dhamiri ala mutaakhiri lafzan wa rutbatan. Apa makna dia tu? Yang kedua adalah kaqaulika, yang kedua merujukkan kepada apa? Wujuban. Maksudnya apa? Di sini wajib takdim apa dia? Khabar ala apa? Ala mubtada. Boleh? Kaqaulika seperti contoh kata kamu fiddari rajulun. Di sini dia kata apa? Didahulukan apa? Fiddari apa? Khabar syibih apa? Syibih jumlah. Rajulun mubtada muakhir. Wa aina zaidun. Ini contoh yang kedua. Wa aina zaidun. Zaidun apa? Mubtada apa? Muakhir. Aina apa dia? Khabar muqaddam. Aina ni bagi apa? Khabar syibih jumlah jugalah. Sebab dia zaraf. Dia apa? Zaraf. Boleh? Sebab aina menunjukkan masa ke tempat. Menunjukkan tempat. Wa qaulihim, dan kata mereka alat tamrati misluha zubadan. Apa maknanya tu? Kena terjemahlah. Alat tamrati, atas kurma-kurma semisalnya itu zubdan. Zubdan apa zubdan? Mentega zubdan. Dia nak kata ni orang panggil apa? Banyaknya mentega atas kurma. Itu maksud dia tu. Banyaknya mentega atas apa? Atas kurma. Dia kata zubdan apa? Tamis. Ya, betul dia kata alat tamrati misluha. Di atas tamrah itu semisalnya. Dia macam tak cukup tu. Semisalnya tu dia panggil kuantiti. Dia panggil apa dah? Kuantiti. Jadi kuantiti apa? Kuantiti benda apa? Zubdan. Zubdan. Boleh faham? Baik, jadi ala tamrati jar majrur syibih jumlah. Misluha jadi mubtada apa? Mubtada muakhir. Boleh faham? Zubdan jadi apa? Tamyiz. Zubdan tamyiz. Zubdan tamyiz. Ya. Boleh faham? Jadi itu i'rab dia kena ingat tu. Nanti tu nak ngajak ni. Bukan mubtada zubdan. Tak boleh. Mubtada mesti apa? Marfu'. Ini mansub ni balik. Lam yuj'al muqaddamu fil apa? Ayataini mubtada'an. Silap mubtada'an. Silap, bukan mubtada'an. Dia jadi apa? Maf'ulun bih. Ya. Anda silap baca tadi mubtada'an. Ya. Wal muakharu khabaran. Boleh? Baik. Okey. Betul dia kata Tugu rahimahullah. Wa inna ma wajaba. Ini dia nak cerita ta'lil. Kenapa wajib di sini dia dahulukan khabar atas mubtada? Hanya asalnya wajib pada sedemikian itu takdimnya khabar ke atas mubtada. Lianna ta'khirahu fil misalil awal,
kerana melewatkan apa dia? Khabar fil misalil awal, pada misal yang pertama. Mana misal yang pertama? Fi dari rajulun. Itu misal yang pertama. Yaqtadi iltibas al-khabari bil as-sifah. Apa maknanya? Ini menuntut, melazimi bercampur aduknya, iltibah, bercampur aduknya. Ataupun campur aduk, ataupun kita panggil sama-sama ke apa dia jadi keliru, iltibah keliru. Saya itu lebih keliru. Ini menuntut kelirunya khabar dengan sifat. Oh, saya jadi pening. Khabar ke sifat tu. Kata Datuk Guru rahimahullah, fa inna talaban nakirah, maka sesungguhnya talaban nakirati, tuntutan nakirah, al-wasfa akan sifat itu, litahtassa bihi, untuk dia khusus, menjadi khusus dengannya, talabun hasisun, adalah tuntutan yang apa? Menggesa. Hasisun macam-macam juga tu. Baik. Faltazama taqdimuhu daf'a li hadzal wahmi, maka tertentulah ataupun wajiblah, iltazama wajiblah, taqdimuhu, didahulukan ia, yakni apa? Khabar itu, daf'an, bagi nak menolak, li hadzal wahmi, bagi apa? Sangkaan ini. Baik, cuba tengok sini. Macam mana dia punya ayat dia kalau kita bagi contoh apa? Fi apa? Fi dari rajulun. Contoh kalau kita buat ini. Rajulun fiddari. Boleh tak buat? Tak nampak? Kalau pegang-pegang tak apa pegang. Ya, rajulun fiddari. Tengok di sini. Kalau rajulun ni nakirah ni. Boleh? Kalimat nakirah. Kalau contoh dijadikan rajulun ini apa dia? Mubtada seperti biasa di tempat yang awal. Rajulun fiddari, fiddari jar majrur. Kita sebut kalau nakirah datang selepasnya syibi jumlah ataupun datang selepasnya jumlah, maka dia akan jadi apa? Na'at. Akan jadi apa? Na'at bagi apa? Nakirah. Boleh faham? Jadi kalau kita sebut rajulun fiddari, pada kalimat fiddari ini dia akan menyebabkan kita keliru. Adakah dia na'at ataupun dia khabar? Maka jadi nak mengelak kekeliruan tersebut, kata Tok Guru, wajiblah untuk apa? Kita sebut secara terbalik ini. Fiddari apa dia? Rajulun. Tapi kalau contoh kita buat alif lam, itu tak ada isu. Alif lam tak ada isu ni, maksudnya tak ada alif lam. Boleh faham? Kata ada apa? Tak ada apa? Alif lam. Ada satu filem Najib Mahfuz yang Umar Syarif belakang Fiddari Rajulun. Oh, Fiddari. Filem. Macam Man in the House. Man in the House. Najib Mahfuz sedap buku dia tu. Buku dia sedap. Syakhsiah dia cerita Mesir punya ni. Kekalutan dia. Sedih juga. Dia bantai Azhari juga tu. Teruk. Biasa. Satu orang kata, waktu tanya kawan-kawan serta-sertanya ikhwan ni, boleh macam Najib Mahfuz ni? Tak boleh, haram, liberal. Tapi mana-mana ada buku dia. Mana-mana. Dia orang maknanya lebih banyak orang baca buku dia daripada kitab-kitab ulama. Nah, yelah. Dalam kedai-kedai kecil ada. Najib Mahfuz. Buku dia, tapi itu dah dapat bahasa lah. Kita dapat bahasa Najib Mahfuz. Baik. Faham tadi itu contoh yang seterusnya dia kata wa fi sani merujuk pada mana? Contoh apa? Aina Zaidun, tidak? Wa fi sani aina apa? Zaidun, dia kata ikhraju ma lahu sadrul kalam, mengeluarkan, itu ikhraja tu apa sebab jadi masuk tu. Dia sini wa fi sani ikhraja, bukan ikhraju ke? Sebab baca ikhraja mafullah, tak boleh. Mafuli aji fi'il qalbu, ini fi'il jawarih, mengeluarkan. Wa fi sani ikhraja ma lahu sadrul kalam. Apa ikhraja? Matuh pada mana? Matuh kepada takdim. Mana? Matuh mana? Salah. Yaqtadi tu. Atau yaqtadi tu.
Wa fi sani yaqtadi ikhraja. Itu dia punya takdir dia. Kan tadi wa fil awal yaqtadi apa? Irtibas. Yang kedua fi sani yaqtadi apa? Ikhraj. Jadi kena tengok makna tu sesuai makna. Boleh? Ya, hazal misal. Dia boleh. Tak apa, tu biasalah nak baca kitab-kitab ni. Baik. Wa fi sani pada yang kedua, sebab apa tak boleh tu? Sebab apa tak boleh takdim mubtada seperti asalnya? Kerana apa? Takdim mubtada pada asalnya yaqtadi, nampak? Tu dia punya takdir tu. Ya, tadi menuntut ataupun melazimi kamu keluarkan barang yang punya sadrul kalam. Apa sadrul kalam? Lahu ni maksud berhak. Baginya itu sadrul kalam, berada di depan. Sadru maksudnya apa? Berada di depan. Wa huwa istifham, iaitu isim istifham an sadriyatihi, daripada hak depannya ia. Sadri hak apa? Depannya ia. Apa makna itu? Kalau contoh kita sebut apa? Zaidun aina. Ini Allah jatuh. Orang Mesir sebut apa? Zaidun ain. Ataupun Zaidun fin. Fin am. Kalimat aina ni istifham. Istifham sama dengan syarat adik-beradik lah ni. Depa ada apa? Dipanggil haqqu sadarah. Dipanggil istilah haqqu sadarah. Haqqu sadarah ni mesti berhak duduk depan. Apa yang berlaku pun saya kena duduk depan, meskipun saya orang sepatutnya duduk belakang. Maka kalau kita sebut Zaidun aina, kita telah menafikan hak kebebasan dia. Jadi kita kata di sini kita akan disamakan PBB lah. Jadi kita bagi mesti bahawa saya aina ni untuk kita kekal hak dia mesti berada di depan. Itu maksud kata Tuhan rahmatullah. Okey, kemudian yang ketiga wasalis, wa fi salis audat dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Yang ketiga apa? Contoh yang ketiga apa dia? Ala tamrati misluha, tidak? Ala apa? Ala tamrati misluha zabadan. Ala tamratin. Ada? Ada lama. Ala tamrati misluha zubdan. Kata Tuhan rahimahullah, kalau kita tulis dalam bentuk asal macam mana? Misluha ala tamrati zubdan. Ketulisan yang asal. Tengok kalau kita tulis macam ni, misluha ala tamrati, apa akan berlaku? Ha ni akan balik ke sini. Boleh faham tak? Dhamir boleh patah balik ke belakang ni. Kau dhamir patah balik ke depan ni. Dhamir mesti patah balik ke depan, tak boleh patah balik ke belakang. Itu jam lah kita. Semisalnya nya tu apa? Ni tak boleh. Boleh faham? Jadi kalau kita kata yang ni apa dia? Keadaan asal dhamir kan, keadaan asal. Yang ni keadaan apa? Khilafu asl. Maksudnya apa? Dhamir tak boleh sama sekali untuk dia balik kepada mutaakhir. Apa maksud mutaakhir? Duduk di belakang. Dia mesti balik kepada mutaqaddim. Mutaqaddim ni duduk di depan kalam. Boleh? Baik. Habis kata Tuhan rahimahullah. Wa qad yuhzafu kullun minal mubtada' wal khabar. Kita lihat dulu. Ini kita lihat dalam masilah. Kita baca Ihya. Kita baca Ihya. Pani insya-Allah. Wallahu taala musta'an.